Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Kita masih lagi berada dalam bab yang ke-9 iaitu tajuk haba. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita telah belajar tentang konduktor haba dan juga penebat haba serta 3 cara pemindahan ataupun pengaliran haba dalam pepejal cecair dan juga gas. Pada hari ini kita akan teruskan sambungan kepada pembelajaran kita pada tajuk 9.3 prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Pelajar-pelajar bolehlah merujuk buku teks pada muka surat 213 iaitu tajuk kita hari ini pengembangan dan pengecutan jirim. Seperti biasa, sekiranya kamu ada masalah ataupun soalan sama ada berkaitan dengan penerangan yang cikgu akan berikan dalam video ini ataupun tugasan yang diberikan, kamu bolehlah mengajukan persoalan tersebut dalam grup Telegram kita untuk cikgu terangkan dan bincang bersama-sama. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah 9.3 prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Mungkin kamu telah dengar tentang perkara ini di sekolah rendah dulu dan tajuk ini adalah sangat mudah dan kebanyakan soalan dalam tajuk ini melibatkan aplikasi dalam kehidupan seharian. Jadi cikgu harap kamu tumpukan perhatian kepada video ini dan dapat menjalankan tugasan yang akan diberikan di hujung video nanti. Baiklah, kita saksikan dulu eksperimen dalam video yang akan cikgu tunjukkan nanti. Dalam eksperimen ini kita akan melihat satu situasi di mana terdapat sebiji bola besi yang akan dipanaskan dan cuba dimasukkan ke dalam gelung ini, gelung besi ini. Jom kita saksikan video ini. Okey, seperti yang kita boleh lihat di sini, kita ada bola besi. Okey, bola besi ini seperti kita lihat sebelum dipanaskan, bola besi itu boleh melalui gelung tersebut. Okey, boleh melalui gelung besi. Kedua-duanya diperbuat daripada besi ya. Okey, sekarang kita panaskan bola besi tersebut. Kita panaskan selama 5 minit. Okey, kita lihat apa yang akan berlaku kepada bola besi itu. Adakah bola besi tersebut dapat melalui gelang tadi? Yes, kita dapat lihat dekat sini selepas pemanasan bola besi tersebut tidak dapat melalui gelang besi tadi seperti sebelum dipanaskan. Okey. Sekarang dia dah sejuk, dia dah boleh melalui gelang besi tersebut. So, apa yang kita dapat lihat daripada eksperimen ini adalah, apa yang kita nak tahu hari ini adalah pengembangan dan pengecutan jirim dalam pepejal. Sebab tadi kita lihat bola besi dan juga gelung ataupun gelang besi tadi adalah bahan pepejal. Eksperimen tadi dia nak membuktikan bahawa pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Kamu boleh lihat tadi sebelum pemanasan bola besi tersebut boleh melalui gelang tadi. Tetapi selepas pemanasan, bola besi tadi tidak dapat melalui gelang besi tadi sebab saiz dia telah bertambah, dia dah menjadi besar sebab dia mengembang selepas dipanaskan. Tetapi bila dah sejuk, bila disejukkan beberapa ketika, bola besi tadi boleh melalui semula gelang tersebut. Jadi apa berlaku ketika pemanasan dijalankan? Zarah-zarah di dalam pepejal bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, kita lihat dekat sini ada dua kedudukan zarah kat sini. Okey, zarah pepejal. Kita tahu zarah-zarah pepejal ni dia punya pergerakan adalah bergetar sahaja pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat. Okey, kita lihat yang berwarna merah ini. Kita bandingkan
zarah berwarna merah dengan zarah berwarna biru. Kita lihat zarah berwarna merah ini, dia bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah bertambah. Kita lihat jarak antara dua zarah ini semakin jauh antara satu sama lain berbanding dengan zarah yang berwarna biru. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Jadi bila dia dipanaskan, dia akan bergetar dengan lebih cepat. Bila dia bergetar dengan lebih cepat, jarak antara zarah juga akan bertambah menyebabkan isi padu dia bertambah kerana pepejal itu mengembang. Jadi kita dapat simpulkan bahawa pepejal mengembang apabila dipanaskan. Kenapa? Kerana apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah pepejal akan bergetar dengan lebih cepat dan menyebabkan jarak antara zarah bertambah. Seterusnya, ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Isi padu tu kalau kita nak cakap dengan lebih mudah adalah saiz dia lebih besar. Seperti kita lihat pada bola besi tadi, selepas dipanaskan dia menjadi lebih besar. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar sebab kadar pembesaran itu ataupun penambahan isi padu tu adalah terlalu sedikit. Tapi kita boleh buktikan melalui eksperimen tadi, kita dapati bola besi tadi tidak dapat melalui gelang besi tadi selepas dipanaskan. Baik, apa jadi pula bila kita sejukkan? Setelah disejukkan, kita dapati bola besi itu boleh semula melalui gelang besi tadi kan? Okey, apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan perlahan dan jarak antara zarah itu berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu berkurang dan kerana pepejal mengecut. Jadi bila dia disejukkan, saiz dia kembali kepada asal ataupun lebih kecil lah. Okay, kita lihat ada 3 keadaan di sini. Ini adalah susunan zarah-zarah pepejal. Dan kita lihat ada 3 keadaan suhu di sini. Gambar yang pertama suhunya adalah 5 darjah Celsius. Gambar yang kedua 20 darjah Celsius dan yang ketiga adalah 40 darjah Celsius. Kita dapati pergerakan zarah semakin laju. Okay, pergerakan zarah ni, getaran ni semakin laju apabila suhu meningkat kepada 40. Tetapi bila suhu tu semakin menurun kepada 20 dan juga 5, zarah itu bergetar dengan lebih perlahan. Dan kita boleh tengok juga jarak antara zarah bila dia disejukkan, jaraknya adalah lebih kecil ataupun jarak dia berkurang berbanding kedudukan jarak zarah pada suhu yang lebih tinggi. Kita perhatikan ketiga-tiga segi empat ini, selepas dia dipanaskan, segi empat ini menjadi lebih besar. Pepejal ini menjadi lebih besar iaitu kerana dia mengembang oleh sebab isi padu dan menyebabkan bila dia mengembang, oleh itu isi padu dia bertambah. Sebab apa isi padu dia bertambah? Sebab dia mengembang, iaitu pergerakan dia menjadi lebih cepat, getaran dia menjadi lebih cepat dan jarak antara zarah juga bertambah. Apabila dia disejukkan, zarah ini bergetar dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah juga berkurang. Jadi isi padu dia pun berkurang kerana pepejal ini mengecut. Jadi ketiga-tiga gambar ini kita dapat lihat perbezaan isi padu pepejal pada ketika disejukkan dan juga isi padu pepejal ketika dia dipanaskan. Okey, jadi daripada kedua-dua keadaan ini kita boleh simpulkan bahawa pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Iaitu bila dia mengembang, isi padu dia akan bertambah ataupun saiz dia akan menjadi lebih besar. Dan bila dia disejukkan, pepejal akan mengecut menyebabkan isi padu dia
berkurang ataupun saiznya menjadi lebih kecil. Baik, kita lihat pula bagaimana pula keadaan bila dalam cecair dan juga gas. Okay, kita lihat eksperimen yang ditunjukkan dalam video ini. Ada 4 eksperimen yang menunjukkan pengembangan dan juga pengecutan dalam cecair dan gas. Kita lihat eksperimen yang pertama. Seperti kamu boleh lihat dalam video ini, dia pasangkan satu tube dan dia letakkan, dia masukkan sedikit cecair berwarna ke dalam tube tersebut dan dia masukkan tube itu ke dalam botol yang berisi udara sahaja di dalamnya. Sekarang kita perhatikan kedudukan cecair berwarna tu. Kita tengok kedudukan cecair berwarna. Dia meningkat apabila kita masukkan ke dalam air panas. Sekarang kita letak dalam air sejuk, kita dapati cecair berwarna itu kedudukannya turun. Sekarang kita letak dalam air panas, cecair berwarna naik dan bila kita letak dalam air sejuk, kedudukan cecair berwarna turun. Okey, dalam botol ni hanya ada udara sahaja. Maksudnya kelas, bila kita letak dalam air sejuk ni, kita sejukkan udara di dalam. Bila kita letak dalam air panas, kita panaskan udara tersebut. Okey, sekarang kita ada situasi yang kedua, iaitu kita pasangkan belon pula pada tiub. Dan bila kita letakkan udara dalam botol tadi di dalam air panas, kita dapati belon kita mula mengembang. Tapi bila kita letak dalam air sejuk, kita dapati belon kita mula mengecut. Dalam botol dekat bawah tu hanya ada udara sahaja. Bila kita masukkan dalam air panas, bermaksud kita panaskan udara di dalam botol tersebut. Dan bila kita masukkan ke dalam air sejuk, bermaksud kita sejukkan udara di dalam botol tersebut. Okey, kita pergi ke eksperimen yang keempat. Yang ini adalah dalam air. Okey, sekarang kita lihat di dalam botol tadi kita isi dengan cecair berwarna merah. Dan kita perhatikan aras air sama ada dia meningkat ataupun menurun apabila kita masukkan dalam air sejuk dan juga air panas. Dalam situasi ini, bila kita masukkan botol ini ke dalam air sejuk, bermakna kita sejukkan air berwarna merah ini. Apabila kita masukkan botol ni ke dalam air panas, bermaksud kita panaskan cecair berwarna merah. Kita perhatikan aras cecair berwarna merah. Ketika kita letak ke dalam air panas, kita dapati cecair berwarna merah ni paras dia semakin meningkat dengan perlahan-lahan. Ya, kita dapati dia meningkat dengan perlahan-lahan. Dia tak seperti macam gas tadi kan, peningkatan dia sangat cepat. Okey, sekarang kita letak pula dalam air sejuk. Okey, kita perhatikan paras air yang berwarna merah ni, dia turun secara perlahan-lahan. Bila dalam air sejuk, kita sejukkan air berwarna merah dan kita dapati paras air berwarna merah semakin menurun. Okey, kita dapati dia turun secara perlahan-lahan ya. Dia tak seperti gas yang turun dengan sangat cepat dan naik dengan sangat cepat tadi kita tengok. Okey. Baiklah, berdasarkan eksperimen yang kita lihat tadi, kita dapati adanya pengembangan dan pengecutan jirim di dalam cecair dan gas. Apa berlaku? Kita tahu bahawa zarah-zarah cecair dan gas bergerak secara bebas. Maksudnya dia tidaklah terikat dan hanya bergetar secara satu tempat sahaja seperti pepejal. Zarah-zarah cecair dan gas bergerak secara bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Ini menyebabkan jarak antara zarah akan bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu gas dan cecair bertambah kerana gas dan cecair mengembang.
Kalau kita lihat tadi dalam eksperimen yang kita tunjukkan tadi dan kita tonton tadi, bila kita panaskan botol yang berisi udara tadi, kita dapat lihat cecair berwarna itu naik ke atas. Ini menunjukkan bahawa gas ataupun udara di dalam botol tersebut mengembang apabila dipanaskan. Dan bila kita panaskan botol berisi air berwarna merah tadi, kita dapati paras air di dalam tiub semakin meningkat kerana cecair tadi mengembang apabila dipanaskan. Apabila gas dan cecair disejukkan pula, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain. Ini menyebabkan isi padu gas dan cecair berkurang kerana gas dan cecair mengecut. Kita boleh lihat tadi dalam situasi apabila kita masukkan botol berisi udara di dalam air sejuk, kita dapat lihat paras air cecair merah itu menurun. Dan apabila kita letakkan botol yang berisi cecair berwarna merah di dalam air sejuk, kita dapati paras air menurun kerana gas dan cecair mengecut apabila disejukkan. Kedua-dua rajah ini kita boleh dapati di dalam buku teks yang mana menunjukkan aktiviti pengembangan dan pengecutan jirim. Situasi tadi yang kita lihat adalah kita ada satu botol yang berisi udara di dalam ini kelas. Dalam kelalang ini, dalam kelalang kon ada udara. Seterusnya udara ni kita letakkan, kelalang kon ni kita letak di dalam air panas. Apa berlaku adalah air panas ini akan memanaskan zarah-zarah udara di dalam kelalang kon. Apabila zarah-zarah udara ni dipanaskan, maka zarah-zarah udara akan bergerak dengan lebih cepat. Jarak antara zarah pun bertambah dan seterusnya akan menyebabkan udara ini mengembang dan isi padu dia bertambah. Bila isi padu dia bertambah, isi padu dia tu zarah-zarah gas tadi akan masuk ke dalam belon dan mengambil ruang di dalam belon. Jadi belon kita akan mengembang. Sebaliknya, bila kita letak kelalang kon di dalam air sejuk, zarah-zarah udara di dalam kelalang kon akan bergerak dengan lebih perlahan, jarak antara zarah akan berkurang dan mengecut, menyebabkan isi padu gas di dalam kelalang kon ini, sepadu udara di dalam kon ini kelalang kon ini akan berkurang sebab dia mengecut apabila disejukkan. Sama juga dengan situasi air berwarna. Kita isikan kelalang kon dengan air berwarna dan kita letak tiub kaca. Selepas itu, kita panaskan air berwarna ini dengan merendamkan di dalam air panas. Air panas akan memanaskan air berwarna ini. Apabila dipanaskan, zarah-zarah cecair ataupun zarah-zarah air berwarna ini akan bergerak dengan lebih cepat dan jarak antara zarah juga akan bertambah. Ini menyebabkan isi padu cecair berwarna ini semakin bertambah kerana air berwarna ini mengembang apabila dipanaskan. Oleh itu, paras air berwarna di dalam tiub ini akan meningkat. Tetapi bila kita sejukkan air berwarna ini di dalam air sejuk, zarah-zarah air akan mengecut kerana zarah-zarah air ini akan bergerak dengan lebih perlahan dan jarak antara zarah pun berkurang, menyebabkan isi padu dia berkurang, jadi air berwarna ini paras dia akan menurun. Jadi kita boleh ringkaskan, rumuskan bahawa gas dan cecair mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Kita lihat pula kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan seharian.
Sebenarnya ada banyak lagi, tapi kita bincangkan 4 sahaja contoh yang ditunjukkan di dalam buku teks. Yang pertama adalah situasi di Jambatan Keluli. Okey, di Jambatan Keluli kita dapati ada tersedia penggolek. Penggolek ni dia macam tayar lah, dia boleh bergerak, dia boleh bergolek. Dan ada sedikit ruang disediakan. Kenapa ruang ini disediakan? Ini untuk membolehkan kalau pada cuaca panas, Jambatan Keluli ni akan mengembang. Cikgu, dia jadi besar ke? Kita nampak dia jadi besar ke? Tidaklah tiba-tiba jambatan tu jadi besar pada hari tersebut. Kerana pengembangan pejal berlaku dengan kita tak nampak dengan mata kasar kita. Okey, pengembangannya sangatlah sedikit dan tak nampak dengan mata kasar. Tetapi kalau kita perhatikan pada ruangan ini, kita dapati jarak dia akan berkurang. Jadi ruang ini disediakan, ruang dan juga penggolek ini disediakan untuk membolehkan jambatan besi ini mengembang. Jadi bila dia mengembang, dia akan bergerak ke arah sebelah sana lah. Dia akan bergerak ke arah sebelah sana sikit. Jadi taklah kita punya jambatan keluli ni akan bengkok ataupun patah ketika cuaca panas. Contoh yang kedua pula adalah merkuri di dalam termometer. Apabila kita masukkan merkuri di dalam termometer, kita masukkan merkuri ni yang dalam termometer ni ke dalam cecair ataupun untuk cek suhu kita, merkuri ni akan mengembang apabila dipanaskan. Bila mengembang, maka paras merkuri akan meningkat. Seterusnya, apabila kita masukkan ke dalam cecair ataupun badan yang lebih sejuk, maka merkuri di dalam termometer ini akan mengecut, menyebabkan paras merkuri akan menurun. Contoh yang ketiga pula adalah di rel landasan kereta api. Kalau kita perhatikan, rel kawasan landasan kereta api tu, dia ada penyambung rel dan disediakan satu ruang kecil. Supaya bila cuaca panas, bila rel ini mengembang, kita boleh elakkan daripada landasan ini menjadi bengkok. Okay, bila dia menjadi bengkok, maka boleh menyebabkan kemalangan kereta api. So kita tahu kereta api dia bergerak di atas landasan. Dia tak ada tayar macam kereta dan kita tak boleh nak kita tak boleh nak tukarkan arah kereta api, pergerakan kereta api tu dengan steering, tapi kita boleh ubah dengan mengubahkan landasan kereta api. Jadi landasan kereta api ni sangat penting untuk kereta api tu bergerak. Sekiranya landasan kereta api ni bengkok ataupun bertindih, boleh menyebabkan kemalangan kereta api. Contoh yang keempat adalah penggera kebakaran. Kita punya fire alarm tu, penggera kebakaran. So, dalam penggera kebakaran, kita ada satu jalur dui logam. Apakah itu jalur dui logam? Jalur dui logam terdiri daripada dua jenis logam yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Iaitu contoh yang diambil kat sini adalah kuprum dan juga besi. Kuprum, satu jalur kuprum dilekatkan bersama-sama dengan satu jalur besi. Apabila dipanaskan, kita dapati kuprum mengembang dengan lebih banyak berbanding besi. Oleh itu, dia akan menjadi bengkok ke bawah macam ni kan? Macam orang yang sedih, mulut sedih. Tapi bila disejukkan, kita lihat kuprum mengecut dengan lebih banyak berbanding besi. Sebab itulah dia boleh jadi bengkok. Jadi apa berlaku adalah kita letakkan jalur dui logam ini pada satu bahagian penggera kebakaran. Apabila lita terdedah kepada haba disebabkan oleh kebakaran. Maksudnya kita letak penggera kebakaran ni selalunya dalam bilik kan? Ataupun dalam satu bangunan kawasan bilik lah.
Jadi bila ada api, ada kebakaran, ada api dekat situ, maka haba akan meningkat hasil daripada api tu. Jadi bila ada haba, maka jalur duri logam kita tadi akan mengembang lah. So bila dia mengembang pada kadar berbeza, maka dia akan membengkok. Selepas membengkok, dia akan menyentuh skru sentuhan ini. Bila dia sentuh je skru sentuhan, maka kita punya litar sudah menjadi lengkap. So bila litar kita lengkap, maka penggera kebakaran ini akan berbunyi. Jadi bila kita dah padamkan api, bila keadaan dah jadi sejuk semula, dia kembali ke bentuk asal. So bila dah kembali ke bentuk asal, tidak lagi menyentuh skru sentuhan, maka litar kita pun sudah lagi tidak lengkap. Nampak ni kan dia tak bersambung. Jadi bila litar tak bersambung, maka penggera kebakaran kita pun akan senyap, tak berbunyi dah. Okey, itu adalah macam mana sistem penggera kebakaran berfungsi. Sebenarnya banyak lagi lah contoh lain. Kita boleh lihat juga seperti termostat di dalam iron, dalam kita punya seterika. Kalau kamu perasan, seterika dia akan dipanaskan dan berhenti dipanaskan. Kita boleh lihat seterika ada satu lampu kecil berwarna oranye. Bila kamu onkan seterika kamu, lampu oranye tu akan menyala. Bermaksud pemanasan sedang dijalankan. Selepas seketika, lampu oranye tu akan padam. Ini menunjukkan bahawa pemanasan sudah berhenti. Tapi tak bermaksud iron kita tu, seterika kita tu dah sejuk. Dia dah panas pada suhu yang kita nak. Sebab tu kita boleh laraskan kita punya seterika tu nak panas mana. Sesuai dengan baju yang kita nak iron. Sama ada kita nak iron jeans ataupun kita nak iron fabric cotton ataupun linen, bergantung kepada jenis fabric kita. Okey, itu contoh lain lah selain daripada penggera kebakaran. Baik, kita akan lihat satu lagi video, tapi video ni dalam bahasa Inggeris lah. Dia jelaskan tentang kegunaan lain, pengembangan dan juga pengecutan dalam jirim. Okey. Eddie is playing table tennis when the ball hits the edge of the table. The ball is now dented. To solve his problem, Eddie places the dented table tennis ball. Okey, Eddie ni dia main pingpong. Selepas tu, bila dia dah main pingpong tu, dia dapati bola pingpong dia kemek. Ataupun nampak ni kan dah tak bulat seperti biasa. Jadi macam mana Eddie nak menyelesaikan masalah adalah Eddie dia masukkan bola pingpong tadi ke dalam air panas. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Hot water. After a few minutes, the dented ball returns to its spherical shape. How does this... Okey, selepas beberapa ketika, kita dapati bola pingpong ini kembali ke saiz asal. Kenapa kelas? Kenapa dia boleh kembali ke saiz asal? Okey, sebabnya di dalam bola pingpong ini ada udara. Jadi bila ada udara dalam ni, bila Eddie ni masukkan bola pingpong yang ada udara ni ke dalam air panas ini akan memanaskan zarah-zarah udara di dalam bola pingpong. So apa berlaku kepada zarah-zarah udara apabila dipanaskan? Zarah-zarah udara akan bergerak dengan lebih laju, jarak antara zarah juga bertambah, isi padu udara akan bertambah kerana udara mengembang apabila dipanaskan. Happen when the dented table tennis ball is placed in the hot water warms the air inside the ball. This causes the air inside the ball to expand. As a result, the ball returns to its original spherical shape. The principle of the expansion and contraction of matter can be applied in the making of instruments such as thermometers, bimetallic strips in fire alarms, and thermostats in flat irons.
Thermometers use mercury because it is sensitive to changes in temperature. When surrounding temperature increases, the mercury inside the thermometer expands. When surrounding temperature decreases, the mercury inside the thermometer contracts. The fire alarm uses a bimetallic strip which is made of brass and iron. When heated, the brass expands more than the iron and the strip bends to touch the contact point. This results in the completion of the circuit, which causes the electric bell to ring. Expansion and contraction of matter is also the reason why there are gaps on railroad tracks. The gaps give space for expansion during hot weather. Without these gaps, railway tracks will be easily damaged. Engineers also use this principle when making bridges and hanging electric wires. A steel bridge is built with rollers and a gap on one end. This allows the bridge to expand in hot weather. Telephone wires or electricity cables hang loosely between poles. This allows the wires to contract and prevent the wires from snapping when the surrounding temperature is cold. Okey, itu adalah beberapa contoh yang kita boleh lihat tentang pengembangan dan pengecutan di dalam jirim. Okey, contoh lain yang kita boleh gunakan juga pengembangan jirim, pengembangan pepejal, cecair dan gas ni. Situasi lainnya adalah contohnya kalau kita tak boleh nak buka penutup penutup balang macam jam ke ataupun kita punya kaya kan letak dalam botol. So kita tak dapat nak buka penutup dia. Apa yang kita boleh buat adalah kita rendamkan bahagian penutup atas tu di dalam air panas. Bila kamu rendamkan dalam air panas, penutup itu akan mengembang sebab dia pepejalkan. So bila pepejal dipanaskan, dia akan mengembang. So bila dia kembang, maka kita bolehlah buka dia. Okey? So banyak lagi lah contoh lain yang ditunjukkan dalam video tadi juga. Kita boleh lihat kabel-kabel elektrik dan juga kabel-kabel telefon yang dipasang di tiang-tiang. Kabel ini akan dipasang secara kendur. Okey, kenapa dia dipasang secara kendur? Sebab dia nak Okey, kita tengok kat sini dia dipasang secara kendur supaya pada waktu malam, bila cuaca sejuk, dia boleh mengecut dan akan menjadi tegang lah. Jadi kalau kita pasang wire ni dah tegang, bila pada waktu malam tu, dia akan mengecut lagi, maka boleh menyebabkan wire ini akan menjadi, kabel ni akan menjadi putus. Okey? Itu adalah antara kegunaan dan aplikasi pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan seharian kita. Jadi, apa yang kita boleh ringkaskan adalah apabila soalan minta kamu untuk terangkan, kamu mesti terangkan pengembangan dan pengecutan jirim itu dalam keadaan yang mengikut aturan ini kelas. Senang je, dia sebenarnya dia terbalik sahaja kan. Okey, apabila dipanaskan, zarah bergetar kalau itu adalah pepejal ataupun bergerak laju untuk cecair dan gas. Bila dia bergetar atau bergerak laju, jarak antara zarah bertambah, isi padu bertambah kerana pepejal, gas dan cecair mengembang apabila dipanaskan. Apabila disejukkan pula, zarah bergetar ataupun bergerak dengan perlahan. Bergetar atau bergerak ni kamu mesti pilihlah. Kalau soalan tu kata pepejal, maka zarah bergetar. Kalau soalan tu kata cecair ataupun gas, zarah bergerak. Sebab zarah pepejal dia tak bergerak, dia hanya bergetar sahaja. Apabila disejukkan, zarah pepejal bergetar perlahan, jarak antara zarah berkurang, isi padu berkurang kerana pepejal mengecut apabila disejukkan. Ataupun kalau kita ambil contoh gas. Apabila disejukkan, zarah gas bergerak perlahan. Jarak antara zarah berkurang menyebabkan isi padu berkurang kerana gas mengecut apabila
disejukkan. Contoh cecair pula, cecair dipanaskan. Apabila dipanaskan, zarah cecair bergerak laju. Jarak antara zarah bertambah, isi padu bertambah kerana cecair mengembang apabila dipanaskan. Jadi keyword-keyword ini, kata kunci ini kamu mestilah dapat jelaskan dan dapat nyatakan dalam penerangan untuk pengembangan dan pengecutan jirim. Okey, sebab apa yang ditulis ni, keyword dia sama sahaja kan untuk pepejal cecair dan gas. Cuma kamu hanya tukar berdetak atau bergerak laju sahaja. Untuk disejukkan, dia hanyalah terbalik dengan dipanaskan. Secara ringkasnya, kita boleh rumuskan bahawa pepejal, cecair dan gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Senang je kan? Okey, sekarang kita lihat pula dan pembebas haba yang hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Kita lihat kat sini video yang cikgu akan tayangkan adalah eksperimen yang menunjukkan hubung kait antara jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Kalau kita lihat dalam buku teks, tajuk ini adalah tajuk 9.4, hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Video yang cikgu akan tunjukkan sebentar nanti adalah video yang menerangkan tentang eksperimen 9.2, mengkaji objek yang gelap menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih. Jadi sila perhatikan, sila tonton video ini dengan fokuskan kepada video ini ya, kerana ini adalah eksperimen yang kita akan jalankan nanti bila di sekolah. Okey? Eksperimen ni dia nak menunjukkan bahawa permukaan yang mana akan menyerap haba lebih baik. Adakah permukaan hitam dan kusam ataupun permukaan putih berkilat? Okey, mari kita tonton video ini kelas. baik. Keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada ciri permukaannya. Kita boleh mengkaji bagaimana objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat dengan menjalankan eksperimen-eksperimen berikut. Penyerap haba yang baik. Susunkan radas-radas seperti yang ditunjukkan. Rekodkan suhu awal udara dalam tin J dan tin K. Perhatikan dan catatkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Daripada eksperimen ini, suhu akhir tin K ialah 55 darjah Celsius, iaitu 15 darjah Celsius lebih tinggi berbanding tin J yang mempunyai suhu akhir 40 darjah Celsius. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Pembebas haba yang baik. Susunkan radas-radas seperti yang ditunjukkan. Rekodkan
suhu awal air dalam tin J dan tin K. Perhatikan dan catatkan suhu akhir setiap tin selepas 10 minit. Suhu akhir tin K ialah 65 darjah Celsius, iaitu 15 darjah Celsius lebih rendah berbanding tin J yang mempunyai suhu akhir 80 darjah Celsius. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Okey, cikgu harap kamu faham dengan eksperimen yang ditunjukkan dalam video ini. Okey, eksperimen ini dia nak terangkan tentang objek yang gelap dan kusam serta objek yang putih dan berkilat. Mana satukah yang akan menyerap haba lebih baik dan juga membebaskan haba lebih baik. Jadi daripada eksperimen ini kita dapati bahawa objek gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek putih berkilat. Kita boleh lihat dalam eksperimen ini dia tunjukkan ada dua tin, satu tin adalah berwarna hitam, gelap dan kusam. Kusam tu lawan daripada berkilat. Okey, ataupun sekarang kita panggil matte. Matte tu kan warna yang kusam macam tu, dia tak berkilat. Kalau ada satu lagi ni, J ni pula adalah tin yang berwarna putih dan dia berkilat seperti aluminium. Jadi kita dapati J ni ataupun permukaan ataupun objek yang putih berkilat kurang menyerap haba dan kurang membebaskan haba berbanding dengan objek yang hitam ataupun objek yang gelap dan kusam, dia membebaskan dan menyerap haba lebih baik daripada objek putih berkilat. So itulah kesimpulannya bahawa objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik daripada objek yang putih dan berkilat. Kita boleh tengok contohnya dalam 4 situasi yang cikgu letak kat sini. Okey, pelajar-pelajar sekolah kebanyakanlah kan. Pelajar sekolah dia pakai baju berwarna putih ke sekolah. Kenapa pakai baju berwarna putih? Sebab baju berwarna putih ni adalah objek yang berwarna putih kan. Permukaan putih, dia kurang menyerap haba dan jadi bila kita pakai baju putih, baju kita tu kurang menyerap haba, jadi kita tak panas. Sebab itulah pelajar sekolah mengenakan pakaian yang berwarna putih. Contoh yang kedua pula adalah kita lihat kat sini periuk kita. Periuk yang digunakan untuk memasak. Kebanyakan periuk adalah berwarna hitam. Kenapa? Sebab permukaan hitam ini menyerap haba dengan lebih baik. Jadi, bila kita panaskan periuk kita yang warna hitam ni, dia akan menyerap haba dengan lebih baik berbanding dengan periuk yang berwarna putih. Jadi, bila dia menyerap haba dengan lebih baik, makanan yang dimasak juga akan cepat. Contoh yang ketiga, kita tengok pula teko. Teko ni selalunya kita gunakan untuk mengisi air panas. Teko kebanyakannya adalah berwarna putih dan permukaannya adalah berkilat. Kenapa? Kerana permukaan putih membebaskan haba lebih sedikit ataupun pembebas haba yang lemah. Permukaan putih adalah permukaan pembebas haba yang lemah. Jadi, air teh ke air kopi yang panas dekat dalam teko ni dapat mengekalkan kepanasan dia tu lebih lama sebab haba
daripada teko ni lambat dibebaskan sebab permukaan putih berkilat adalah pembebas haba yang lemah. Kita tengok pula contoh yang keempat iaitu payung. Okey, payung dekat sini. Cikgu pilih payung yang berwarna hitam. Kenapa? Permukaan hitam dia penyerap haba dan pembebas haba yang sangat baik kan. So apa jadi kalau kita gunakan payung berwarna hitam di tengah panas? Maka permukaan payung ni akan menyerap haba sangat banyaklah dan mungkin kita akan jadi lebih panas, tapi dia juga adalah pembebas haba yang baik. Okey? Jadi apakah tugasan kamu untuk minggu ini? Tugasan kamu adalah cikgu nak kamu sediakan infografik sama seperti dengan tugasan 1, cuma tajuknya adalah 2 aplikasi jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Contoh yang cikgu buat tadilah payung ke apa benda tu. Contoh yang cikgu berikan termos dan juga lori tangki. Dalam infografik tersebut, kamu mesti lukiskan struktur aplikasi. Kalau contoh kamu ambil termos, lukiskan termos tersebut. Kalau kamu ambil lori tangki, pastikan ada rajah lori tangki. Terangkan, pastikan rajah kamu tu berserta dengan label. Kalau termos, dia ada banyak lapisan. Dalam tu lapisan perak, dekat luar ada vacuum. So, pastikan termos tu kamu labelkan. Kemudian terangkan fungsi setiap permukaan yang berlainan warna dalam memastikan aplikasi tersebut boleh digunakan dengan baik. Sila rujuk contoh yang diberikan oleh guru anda. Cikgu akan bagi satu contoh infografik dan cikgu nak kamu hantar tugasan itu sebelum atau pada 18 Oktober 2021 iaitu pada sebelum Isnin minggu depan lah. Okey, nanti cikgu akan bagi lagi tugasan ini, cikgu akan post dalam grup Telegram. Jadi apa rumusan yang kita boleh buat pada hari ini adalah kita belajar 2 perkara sahaja sebenarnya, iaitu berpecah, cecair dan gas, mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Dan rumusan yang kedua adalah permukaan gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan putih berkilat. Okey, itu sahaja untuk sesi pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa masalah, silalah kemukakan masalah anda secara terus di dalam grup Telegram kita ataupun kamu boleh mesej cikgu secara personal untuk tanyakan tentang tugasan dengan lebih lanjut. Tugasan tersebut kamu boleh sediakan sama ada dengan menggunakan komputer ataupun telefon, maksud cikgu dalam bentuk soft copy, ataupun kamu boleh lukis atas kertas biasa kemudian ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.